أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul Azim. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati, melainkan kamu mati di dalam keadaan Islam. Jadi Alhamdulillah, kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan izinnya, kerana dengan limpah dan kurnianya, kita dapat lagi sekali lagi bersama-sama untuk kita sama-sama bertambah ilmu, berkongsi ilmu, untuk sama-sama kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sahabat-sahabat sekalian, sebenarnya kehadiran kita ke majlis ilmu seperti ini adalah salah satu cara daripada banyak lagi cara untuk kita menzahirkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana yang dikatakan kita menzahirkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita menghadiri majlis ilmu? Okey, macam ni sahabat-sahabat sekalian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat yang ke-152. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Fazkuruni azkurkum, maka ingat kepada aku akan ingat kepada kamu. Washkuruli wala takfurun, dan bersyukurlah kepada aku dan janganlah kamu ingkar. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, apabila kita hadir ke dalam majlis ilmu seperti ini, sungguh pun di dalam alam maya kita tidak nampak antara satu sama lain, tetapi perkara tersebut tidak menghalang kita untuk kita saling berkongsi ilmu, untuk saling kita berkongsi pendapat. Dan begitulah yang dikatakan bagaimana kita menzahirkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan pelbagai nikmat kepada diri kita. Kita tengok nikmat yang paling dekat dengan diri kita lah. Kalau dekat UK sekarang ini baru lepas subuh, subuh pun sekarang dah awal, maka menjadi satu cabaran kepada sahabat-sahabat sekalian dan juga kepada diri saya sendiri untuk kita sama-sama bangun awal. Subuh sekarang ini pun dekat UK dalam pukul 5 lebih dah subuh dah. Makin lama makin awal, makin lama makin awal, pukul 4 pagi, pukul 3 pagi, dan sampai satu tahap masa bulan 5, bulan 6 nanti, pukul 2 pagi dah subuh dah. Maka itu adalah salah satu cabaran lah sebenarnya dekat sahabat-sahabat yang berada di United Kingdom. Jadi kita tengok nikmat yang paling dekat dengan diri kita lah. Kita baru mangkit pagi tadi, kita mangkit pagi, kita tengok kita masih lagi dikurniakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nikmat kesihatan, dengan nikmat tubuh badan lengkap semua, tak ada masalah. Kita mangkit pagi, mata pun kita boleh buka tengok dengan elok. Kita tengok tangan pun dapat bergerak dengan sewenang-wenangnya. Nampak perkataan dia tu, sewenang-wenangnya. Kita tengok, kita mangkit pagi, kita masih lagi mampu bernafas, mampu berkata-kata. Maka nikmat manakah yang mampu lagi, yang nikmat manakah yang ingin lagi kita dustakan? Allah Subhanahu wa Ta'ala dah bagi macam-macam jenis nikmat. Maka kita zahirkan kecintaan kita, kita zahirkan untuk kita balas bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan banyak nikmat kepada kita. Kita kena sentiasa ingat kepada dia. Kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah hati akan menjadi tenang. Kita lakukan setiap perkara, kita niatkan kebaikan, kita
lakukan semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita hadir ke majlis ilmu seperti ini pun, kuliah online subuh, secara online saja sekarang ni dunia dah maju, tak perlu tengok muka depan-depan. Maka ni juga adalah salah satu cara untuk kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Pada satu hari telah datang seseorang kepada Imam Abu Hanifah dan lelaki itu mengatakan bahawasanya, wahai Imam, aku ni semalam ni baru jual rumah aku kepada seseorang dan aku ambil duit tu, kemudian ni aku terlupa kat mana aku letakkan duit tersebut dan aku mai dekat hang ni Imam Abu Hanifah untuk supaya hang bagi tahu dekat aku kat mana aku letak duit aku tu. Kemudian Imam Abu Hanifah mengatakan, patutnya hang pilah dekat polis untuk tanya kat pihak polis, kemudian laporkanlah kepada depa yang duit hang ni hilang. Awak hang mai dekat aku bukan polis. Kemudian lelaki tersebut kata kepada Imam Abu Hanifah, wahai Imam, hang ni adalah imam, hang orang yang alim, maka hang mesti tahu dekat mana duit aku tu. Kemudian Imam Abu Hanifah berkata, dan dia macam nak elak daripada lelaki tersebut daripada terus bertanya, dia kata dekat lelaki tu, wahai lelaki, hang pilah dekat rumah hang, malam ni hang solat tahajud 2 rakaat, kemudian hang minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah kembalikan duit hang tu. Kemudian lelaki tersebut kembali ke rumah dia dan malam itu dia buat solat tahajud, kemudian keesokan harinya dia berjumpa dengan Imam Abu Hanifah dan dia kata dekat Imam Abu Hanifah, wahai Imam, terima kasihlah atas nasihat hang ni. Malam semalam aku bangun dan aku ambil wuduk, kemudian aku solat macam yang hang kata tu lah. Pada rakaat yang pertama, aku teringat bahawasanya dekat mana aku letak duit aku tu. Jadi aku putuskan solat aku dan aku pi ambil duit aku tu dan aku jumpa duit aku dekat sana. Kemudian Imam Abu Hanifah kata, sesungguhnya syaitan telah mengganggu hang sehingga hang memutuskan solat hang tu. Syaitan telah ingatkan hang dekat mana hang meletakkan duit tersebut dan inginkan hang untuk tidak meneruskan solat. Dan hang putuskan solat tersebut kerana diganggu oleh syaitan. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, apakah hikmah yang kita boleh dapat daripada cerita ini? Kita tengok syaitan seringkali menggoda kita, seringkali menghasut kita untuk tidak melakukan perkara-perkara kebaikan. Seperti mana contoh yang telah saya ceritakan tadi, syaitan telah timbulkan ingatan dia semula. Maknanya syaitan telah bagi hint dekat lelaki tersebut di manakah dia meletakkan duit tersebut dan membuatkan lelaki tersebut memutuskan solatnya. Begitulah juga kita sahabat-sahabat sekalian, apabila kita berada di dalam majlis ilmu, syaitan akan membisik dekat telinga kita. Dia akan kata, ceramah ni tak best lah. Bek hang off saja, bek hang main Facebook. Penceramah ni tak best lah. Dah lah cakap utara. Tak sedap pula suara dia tu. Bek hang main Facebook, bek hang tengok YouTube. Maka syaitan akan membisikkan dekat telinga kita untuk kita tidak meneruskan melakukan perkara-perkara kebaikan. Jadi, janganlah kita mudah untuk tergoda oleh syaitan supaya kita mampu untuk istiqamah berada di atas jalan Allah Subhanahu Wa Taala dan kita lakukan segala perkara semata-mata di atas keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu a'lam. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, macam yang saya kongsikan dekat Facebook, banyak berkisar tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ni pagi ni kita nak buat relax saja. Maknanya saya nak macam bercerita saja. Kita buat sharing session. Bahasa Inggeris dia sharing session. Saya nak bercerita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kata kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi kita tengok bagaimanakah tahap kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Nabi SAW membawa rahmat ke seluruh alam. Dan bagaimana yang dikatakan Nabi Muhammad SAW membawa rahmat ke seluruh alam? Maknanya Nabi ni bukan hanya memberi rahmat, memberikan kebaikan kepada golongan manusia sahaja, tetapi Nabi juga memberi rahmat, kebaikan kepada seluruh alam. Dan berdasarkan perkongsian Habib Ali Zainal Abidin di dalam salah satu kuliahnya, Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid mengatakan bahawa yang dikatakan
Nabi SAW membawa rahmat ke seluruh alam ni ada 5 bahagian. Habib Ali Zainal Abidin memberikan perkongsian ada 5 bahagian. Yang pertama, alamul malaikat. Yang kedua, alamul jin. Dan yang ketiga, alamul hayawan. Dan yang keempat, alamul jamadat. Dan yang kelima, alamul ins. Ada 5 bahagian yang mana mengatakan bahawa Nabi SAW rahmatan lil alamin, membawa rahmat ke seluruh alam. Jadi kita tengok yang pertama. Bagaimana yang dikatakan Nabi SAW membawa rahmat ke jin? Bukan jin. Yang first kali malaikat. Bagaimana yang dikatakan Nabi SAW membawa rahmat kepada malaikat? Jibril pernah berkata, aku ni tak tahu apa nasib penghujung aku ini kecuali setelah diutuskan Nabi SAW menjadi penyampai wahyu antara Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi SAW, dan pemberitahuan tersebut datang daripada Allah melalui pemberitahuan Rasulullah. Dengan pemberitahuan tersebut, Jibril tahu bahawa penghujung nasib dia ni adalah sangat baik setelah diberitahukan oleh Allah melalui Rasulullah. Maknanya dekat sini, Jibril ni dia rasa dia tahu dah lah bahawa nasib yang penghujung nasib dia ni sangat baik sebab dia menjadi pembawa wahyu antara Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dikatakan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa rahmat ke alamul jin, alamul malaikat, silap. Alamul malaikat yang first kali alamul malaikat. Okey, itu yang pertama, malaikat. Bagaimana pula yang dikatakan Nabi SAW membawa rahmat ke alamul jin, alam jin? Nabi SAW pernah melarang seseorang beristinja dengan tulang kerana tulang tersebut adalah makanan jin. Kemudian Nabi SAW pernah masuk ke alam jin untuk berdakwah dalam kalangan jin. Itu yang dikatakan Nabi membawa rahmat ke alam jin. Kemudian yang ketiga menapa? Yang ketiga, alamul hayawan. Alamul hayawan. Bagaimana yang dikatakan Nabi SAW membawa rahmat ke alam hayawan, pada haiwan-haiwan ni. Kita tengok bagaimana sikap beliau terhadap sikap baginda Nabi SAW kepada unta yang menangis. Itu unta. Kemudian kita tengok pula bagaimana sikap Nabi SAW terhadap rusa yang diikat. Rusa tersebut diburu oleh salah seorang. Kemudian Nabi SAW melepaskan kembali rusa tersebut kerana rusa tersebut mengatakan bahawa anak dia ni belum disusui di sebalik gunung. Maka Nabi lepaskan rusa tersebut dan Nabi SAW menjadi penjamin kepada rusa tersebut. Kemudian kita tengok pula bagaimana sikap Nabi SAW terhadap serigala. Serigala pernah meminta peruntukan kepada Nabi SAW melalui kambing-kambing yang dimiliki oleh para sahabat. Akhirnya Nabi mengizinkan serigala tersebut untuk mencuri kambing yang dimiliki oleh sahabat sebagai satu keizinan oleh Nabi SAW kepada serigala untuk mendapat bahagian rezeki serigala tersebut. Itu baru 3 sajalah, 3 contoh yang saya kongsikan bagaimana sikap beliau, bagaimana sikap Nabi terhadap unta yang menangis, bagaimana sikap Nabi terhadap rusa, dan bagaimana sikap Nabi SAW terhadap serigala. Itu yang dikatakan bagaimana Nabi SAW membawa rahmat ke alamul hayawan. Okey, itu yang ketiga. Okey, ingat lagi tak apa yang telah saya perkongsikan tadi? Yang pertama, nampak? Saya tanya, saya jawab. Itulah kelemahan apabila kuliah online ni. Saya tengok muka saya syok sendiri. Macam tu lah. Okay. Yang pertama, alamul malaikat. Yang kedua, alamul jin. Yang ketiga, alamul hayawan. Yang keempat, bagaimana dikatakan alamul jamadat. Bagaimana Nabi SAW membawa rahmat pada benda-benda yang mati, benda-benda yang semula jadi ni. Kalau kita tengok dalam satu kisah, Nabi SAW pernah memberi tawaran pilihan kepada satu pokok kurma yang kering yang dijadikan tempat sandaran Nabi ketika mana Nabi SAW memberikan khutbah di Madinah. Nabi SAW memberi tawaran kepada pokok kurma tersebut
sama ada ingin berbuah lebat sampai hari kiamat ataupun ingin bersama dengan Nabi SAW di syurga. Kemudian pokok tersebut memilih untuk bersama Nabi di syurga. Dan sahabat-sahabat sekalian, kisah di sebalik cerita pokok kurma ni sangat masyhur lah. Banyak dikongsikan oleh Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid, dan dalam masa yang sama banyak juga dikongsi oleh Ustaz Muhadir Haji Jol dan Ustaz Don Daniel dan macam-macam lagi lah. Cerita ni, ada satu pokok kurma dekat Madinah yang mana pokok kurma tersebut dijadikan tempat sandaran Nabi SAW ketika mana Nabi ingin memberikan khutbah. Tetapi pada satu hari, para sahabat ni mencadangkan kepada Nabi SAW. Dia kata dekat Nabi, alangkah baiknya kalau kami nak buat mimbar dekat hang ni lah, supaya hang dapat bagi khutbah. Kan? Maknanya mereka ni nak membina mimbar, tak perlu nak bersandar lagi lah. Kemudian Nabi kata, kalau hampa nak buat, hampa buat lah, tak apalah. Kemudian keesokan harinya, Nabi SAW tidak lagi bersandar kepada pokok kurma tersebut ketika ingin menyampaikan khutbah. Kemudian ketika mana Nabi SAW menyampaikan khutbah, kedengaran suara tangisan. Para sahabat pun terdengar suara tangisan tersebut, dan mereka ni tahu bahawa suara tangisan tersebut datang daripada pokok kurma tu. Nabi pun dengar. Kemudian tangisan tersebut makin kuat. Kemudian Nabi SAW turun daripada mimbar dan Nabi pi dekat pokok tersebut. Nabi letak telinga dia, kemudian berbisik, seolah-olah berbicara dengan pokok tersebut. Dan Nabi SAW menenangkan pokok tersebut. Lama kelamaan pokok tersebut berhenti menangis. Kemudian Nabi SAW menceritakan kepada para sahabat apa yang berlaku. Nabi kata, pokok kurma ini merindui aku. Pokok kurma ini sangat merindui aku. Kerana sebelum ini, aku menyampaikan khutbah, aku akan bersandar kepada dia, aku akan berpegang kepada dia. Tetapi pada hari ini, aku menyampaikan khutbah, aku sampaikan di atas mimbar, dan aku tidak bersandar kepada pokok tersebut, maka pokok tersebut rindu kepada aku. Dan aku memberikan tawaran kepada pokok tersebut dengan dua tawaran. Sama ada yang pertama ingin berbuah lebat sehingga hari kiamat, ataupun untuk bersama dengan aku ketika di syurga. Maka pokok tersebut memilih untuk bersama aku di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu salah satu contoh bagaimana yang dikatakan sikap Nabi terhadap benda-benda yang mati. Benda pokok kurma. Pokok kurma tersebut menangis, dan bagaimana sikap Nabi terhadap pokok tersebut. Itu yang pertama, pokok kurma. Yang kedua, bagaimana sikap Nabi SAW kepada batu. Nabi SAW pernah lihat ada batu bagi salam kepada Nabi sebelum Nabi jadi Nabi lagi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Batu tersebut memberi salam kepada Nabi SAW. Sebelum jadi Nabi ni, batu tu dah beri salam dah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kemudian batu tersebut diangkat Nabi, dan batu itu kelihatan bertasbih di tangan Nabi SAW. Tengok bagaimana sikap Nabi SAW terhadap batu. Dan pernah diceritakan juga bahawa bagaimana sikap Nabi SAW terhadap Gunung Uhud. Gunung Uhud kata dekat Nabi, yang dia ni suka dekat Nabi. Gunung Uhud kata. Kemudian Nabi juga kata, Nabi pun suka kepada Gunung Uhud. Bagaimana sikap Nabi SAW terhadap benda-benda yang mati. Okey, itu yang keempat. Okey, ingat lagi tak? Okey, yang pertama tadi saya memberikan perkongsian tentang bagaimana sikap Nabi SAW membawa rahmat ke seluruh alam. Malaikat, jin, haiwan, benda mati. Dan yang kelima, tidak lain dan tidak bukan kepada manusia. Dan rasanya saya tak perlulah cerita bagaimana yang dikatakan Nabi SAW membawa rahmat kepada manusia, sebab terlalu banyak. Okay? Jadi ingat yang 5 perkara itulah, bagaimana yang dikatakan rahmatan lil alamin. Itu adalah perkongsian yang diberikan oleh Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid. Kemudian saya ingin memberikan perkongsian
berkaitan kelebihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbanding nabi-nabi yang lain yang diutuskan sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkongsian ini diberikan oleh Al-Fadil Ustaz Muhadir Haji Jol di dalam IKIM FM yang bertajuk keunggulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas para rasul yang lain. Yang pertama, kalau kita tahu Nabi Isa alaihissalam mampu menyembuhkan mata orang yang sakit, mata orang yang buta. Itu Nabi Isa. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh kembalikan mata sahabat ke tempat asal. Kalau kita tengok ketika peristiwa perang Uhud, mata Qatadah, seorang sahabat, mata Qatadah terkeluar kerana tercedera ketika mana ingin berusaha untuk melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika perang Uhud. Mata dia terkeluar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan tangannya yang mulia untuk meletakkan semula mata Qatadah ke tempat asal dan mata itu menjadi lebih jelas daripada sebelum ni. Itu yang pertama. Nabi Isa mampu sembuhkan mata orang sakit, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mampu letak mata sahabat tu ke tempat asal, malah menjadi lebih jelas daripada sebelum ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita tengok bagaimana kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam berbanding dengan nabi-nabi yang lain. Kita tengok Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat supaya bersujud kepada Nabi Adam. Tetapi kita tengok kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah dan para malaikat serta orang yang beriman berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kita tengok bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam memecahkan berhala menggunakan kapak. Kita ingat peristiwa tu kan? Bila mana Nabi Ibrahim memecahkan berhala, dia guna kapak. Tetapi mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menggunakan tongkat kayu dia. Masa ni peristiwa masa pembukaan kota Mekah lah. Peristiwa ketika pembukaan kota Mekah, Nabi sallallahu alaihi wasallam dia guna tongkat kayu dia dan tunjukkan kepada berhala-berhala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan sesuatu dan berhala-berhala tersebut jatuh keguguran, pecah, habis. Itu mukjizat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, kita tengok Nabi Musa alaihissalam mampu membelah laut di dunia. Kita ingat peristiwa tu bila mana Nabi Musa alaihissalam lari daripada Fir'aun. Kemudian Nabi Musa membelah laut. Itu dekat dunia. Tapi kita tengok Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membelah langit. Membelah langit pula. Membelah bulan di langit. Silap, tertinggal bulan. Bagaimana Allah memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membelah bulan di langit. Selain itu, Nabi Musa bermunajat dan berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala dekat Bukit Tursina. Bukit Tursina tu dekat mana? Dekat dunia. Dekat dunia. Tetapi kita tengok bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha di langit. Kita tengok banyak perbandingan, banyak perbezaan, banyak perbandingan lah sebenarnya, perbandingan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbanding dengan nabi-nabi yang lain. Sehingga kan Nabi Musa sendiri ingin meminta untuk menjadi umat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita muhasabah diri kita. Tidak malukah kita? Sedarkah kita bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penghulu kepada segala nabi? Kita kurang, kita mungkin tidak ada kesedaran untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita ni telah dipilih untuk menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tengoklah sikap kita. Kita tengok sikap kita, bagaimana kehidupan kita seharian. Saya bagi contoh yang mudah lah. Okey, sekarang ini mungkin sahabat-sahabat sekalian, majoriti yang tengah duduk dengar ni berada di dalam bilik. Kecuali mungkin ada yang pelik lah. Mungkin ada yang tengah duduk dengar laptop ni dekat luar rumah ke, tengah duduk sejuk duduk dengar ke, tak tahulah, wallahualam. Tapi majoriti mungkin ada dalam bilik lah sekarang ni. Kita tengok dekat sekeliling dalam bilik kita sekarang ni, apakah benda-benda yang mampu mengingatkan kita kepada
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kalau kita tengok benda tu saja, timbul ingatan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok tahap kerinduan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kata kita cinta kepada Nabi, kita kata kita sayang dekat Nabi, tetapi adakah perlakuan kita saban hari menzahirkan kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mudah sahabat-sahabat, mudah. Kita berselawat. Kalau kita dalam perjalanan untuk pergi ke kelas, untuk pergi ke kuliah lecturer, bahasa Inggeris dia lecturer. Apabila kita nak ingin pergi ke kuliah, dalam perjalanan tu ke, dalam kita duduk tengah naik bas ke, daripada kita duduk tengok keluar tingkap bas tersebut, kita duduk tengok kereta apa semua, apakah salahnya sekiranya kita menggunakan masa tersebut untuk kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita perbanyakkan selawat. Jadikan selawat tersebut sebagai salah satu benda yang tak lekang daripada bibir kita. Kita duduk tengah-tengah, duduk tunggu makanan ke, duduk tengah beratuk ke, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Kita selawat, sahabat-sahabat sekalian. Kita selawat. Maknanya buat sampai satu tahap di mana apabila kita tak selawat, kita rasa bersalah. Kita rasa diri kita, aku tak bersalawat. Hari ni aku rasa macam bersalah gila. Kita buat sampai tahap macam tu. Disebabkan itulah, kalau kita dah biasa, maka kita akan terbiasalah dengan benda-benda macam sunat ni. Kita buat solat duha, kita buat solat sunat tahajud dan sebagainya. Kita biasakan diri kita. Samalah juga dengan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan biarkan selawat itu lekang daripada bibir kita. Kita kata kita sayang kepada Nabi, kita nak mendapat syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak, tetapi kita tidak berselawat kepada Nabi. Macam mana Nabi nak bagi dekat kita? Kita timbulkan persoalan di dalam diri kita. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, saya nak bercerita jugalah tentang beberapa peristiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika peristiwa hijrah. Antara sebab berlakunya peristiwa hijrah ke Madinah adalah kerana tidak mendapat kebebasan beribadah kepada Allah dan nak cari kebebasan